Aidil Adha, Raya Haji, Raya Korban. Hari Raya Haji yang juga dikenali sebagai Hari Raya Korban atau Aidil Adha di Malaysia, hari ini disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Hari Raya Haji disambut dari dua hari yang penting dalam Islam. Tujuan Hari Raya Korban ini dirayakan adalah untuk memperingati hari pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ismail. Nabi Ibrahim telah menyembelih anaknya Nabi Ismail atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Tarikh Hari Raya Haji jatuh pada hari ke-10 di bulan Zulhijjah, iaitu bulan terakhir dalam kalender Islam ataupun dikenali sebagai kalender Hijriah. Hari Raya Haji disambut pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah di seluruh dunia. Selain dari Hari Raya Haji, Hari Raya Puasa ataupun dikenali juga sebagai Hari Raya Aidilfitri di Malaysia disambut setelah umat Islam berpuasa selama sebulan. Bulan puasa dalam kalender Islam jatuh dalam bulan Ramadan. Bagi umat Islam di Malaysia, sambutan ini diraikan dengan cuti umum selama 2 hari bermula pada 10 Zulhijjah. Mengikut kalender Gregorian, tarikh Hari Raya Haji berbeza dari tahun ke tahun. Perubahan tarikh ini berlaku kira-kira 11 hari lebih awal setiap tahun. Hari Raya Haji diraikan oleh semua umat Islam di dunia dan terutamanya bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Hari Raya Haji juga menandakan berakhirnya haji tahunan iaitu menziarah ke kota suci Mekah. Pada Hari Raya Korban itu, haiwan Al-An'am atau haiwan berkaki 4 yang jinak akan disembelih sebagai peringat pengorbanan Nabi Ismail. Haiwan yang dibolehkan untuk disembelih antaranya ialah unta, lembu, kambing dan biri-biri. Sembelihan ini boleh dilakukan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada tarikh 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan hari Tashrik, iaitu hari yang diharamkan untuk berpuasa kepada semua umat Islam. Setelah disembelih, daging-daging boleh diagihkan kepada individu yang lebih berhak untuk menerimanya. Antaranya ialah orang miskin, anak yatim, orang Islam yang ditimpa masalah. 8 amalan sunat. Yang pertama, mandi sunat hari raya. Sama seperti hari raya puasa, hari raya ini juga umat Islam digalakkan untuk mandi sunat. Mandi sunat ini boleh dilakukan selepas solat subuh atau selepas fajar. Kaum lelaki boleh mengamalkan cara pemakaian yang sering dipakai pada hari Jumaat, seperti memakai wangian, mencuci mulut, memakai pakaian lengkap. Yang kedua, ke masjid dengan lebih awal. Seperti hari raya puasa, umat Islam digalakkan untuk ke masjid untuk melaksanakan solat sunat hari raya, seterusnya mendengar khutbah raya. Untuk kaum wanita, disunatkan untuk pergi ke masjid untuk sembahyang dan mendengar khutbah jika tiada halangan. Kaum wanita boleh hanya berzikir di rumah. Yang ketiga, bertakbir raya. Takbir akan bermula pada hari Arafah hingga asar hari Tashrik. Yang keempat, makan selepas solat hari raya. Berbeza dengan hari raya puasa yang disunatkan untuk makan sebelum ke masjid untuk solat sunat. Untuk hari raya haji pula disunatkan melewatkan makan iaitu selepas solat sunat. Yang kelima, bersedekah. Bersedekah seperti yang kita tahu dapat membantu meluaskan rezeki kita. Sedekah pada hari raya boleh diberikan kepada kaum kerabat atau saudara mara. Bersedekah mengikut kemampuan. Yang keenam, tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Sekiranya seseorang individu itu hendak berkorban, dinasihatkan untuk tidak memotong kuku dan mencukur rambut. Yang ketujuh, ceria di hari raya. Sememangnya kegembiraan hendak digambarkan pada hari raya yang mana menjadi hari untuk berkumpul semua keluarga. Ini akan mengukuhkan lagi hubungan sesama individu. Yang ke-8, berjaga malam. Umat Islam dinasihatkan untuk tidak melepaskan peluang
untuk berjaga malam pada hari raya tersebut. Malam-malam boleh diisi dengan qiyamul lail, berzikir, baca Al-Quran dan bertasbih. Umat Islam juga boleh melakukan persediaan untuk hari raya pada malam hari raya. Kesimpulannya, amalan ini hendaklah diamalkan oleh para umat Islam agar memperoleh pahala. Ini adalah cara memperoleh pahala dengan mudah. Banyak amalan yang telah dicadangkan boleh diamalkan semasa hari raya setiap tahun.